Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua calon-calon SPM. Jadi pada hari ini, cikgu akan sambung dengan taklimat SPM bahagian yang kedua. Okay, sebelum ni cikgu dah katakan untuk bahagian yang kedua ni cikgu akan fokus kepada pelan pergerakan dan juga pelan kedudukan calon-calon SPM. Sebab sebelum ni kita tak finalize lagi. Jadi kita pergi kepada yang pertama iaitu pelan kedudukan SPM. Okey. Okey, di dalam ni kalau kamu boleh tengok kita ada satu dewan peperiksaan dan kita ada 5 bilik peperiksaan utama. Okey, bilik peperiksaan utama kita adalah di sebelah 2 kelas di bahagian belakang dewan dan 3 kelas di bahagian blok atas iaitu kelas 3I adalah bilik yang ketiga, 3M bilik yang keempat dan 3A adalah bilik yang kelima. Kemudian di sebelah bilik 3A tu iaitu kelas 3H adalah bilik peperiksaan khas ataupun bilik kuarantin. Manakala bilik isolasi berada di bilik jahitan. Okey. Bilik isolasi ini digunakan hanya untuk calon yang positif COVID-19 sahaja. Manakala bagi calon-calon yang mengalami ataupun mengalami simptom ataupun gejala semasa peperiksaan, okey, kamu akan ditempatkan di bilik peperiksaan khas. Okey. Kemudian dekat sini, okey, bagi warna kuning ni kalau kamu perhatikan di sini adalah bilik peperiksaan alternatif. Okey, bilik peperiksaan alternatif ini kamu juga ada pelan kedudukan. Okey, bermakna kamu tak boleh masuk sesuka hati je ke bilik-bilik. Setiap daripada meja di bilik alternatif ini kita telah tampalkan dengan label meja masing-masing. Okey, nanti cikgu akan terangkan apa dia. Kemudian, yang warna ungu adalah tempat untuk menyimpan beg. Okey, tempat simpan beg bagi calon yang berada di bilik peperiksaan 3, 4 dan 5. Tempat kamu menyimpan beg adalah di makmal kimia. Di bahagian bawah itu saja. Okey, makmal kimia sahaja fizik dan biologi tidak boleh letak. Kemudian bagi calon yang berada di dewan dan juga kelas bilik peperiksaan 1 dan 2, tempat simpanan beg kamu adalah di makmal 1. Di makmal 3 sebenarnya, makmal yang baru tu. Okey, kemudian dewan terbuka. Okey, dewan terbuka di sini kita akan jadikan dia sebagai tempat solat bagi murid-murid lelaki. Okey, kemudian bilik solat bagi murid perempuan adalah di surau. Okey, ini adalah pelan pergerakan kamu, kedudukan kamu, okey, di sekolah. Okey, bagi calon yang berada di dewan peperiksaan, bilik 1 dan bilik 2, tandas kamu berada di 2 tandas guru. Okey, yang telah cikgu letakkan di luar ini untuk kegunaan calon SPM. Manakala bagi calon yang berada di bilik 3, 4 dan 5, bagi perempuan, tandas kamu adalah di bahagian atas sebenarnya di sini di bahagian atas. Maknanya satu level sahaja di bahagian tandas yang pertama tingkat 1. Okey. Manakala bagi yang lelaki, tandas kamu adalah di tempat biasa iaitu di dewan terbuka. Okey, setakat itu saja untuk pelan. Okey, kita pergi kepada pelan kedudukan calon. Okey, pelan kedudukan calon bagi bilik peperiksaan utama. Okey, dewan, kita ada bilik peperiksaan utama, maksudnya kita ada dewan dan bilik peperiksaan 1 hingga 5 yang cikgu dah cakap tadi. Okey, di mana kedudukannya tadi cikgu dah bagi tahu. So sekarang kita nak tengok kedudukan calon. Okey, di dalam kamu punya dewan, kita hanya boleh masuk 72 orang calon sahaja daripada A001 sehingga A072. Okey, so orang yang pertama di sini, kalau kamu perhatikan, nanti cikgu akan letakkan dokumen ini di dalam grup WhatsApp masing-masing. Kamu boleh perhatikan di sini, angka giliran kamu daripada nombor 1 hingga nombor 72 akan berada di dewan. Manakala nombor 73 hingga 84 di bilik peperiksaan 1. Okey, di sebelah kelas di sebelah dewan.
Sama juga dengan bilik peperiksaan 2 di sebelah, di bahagian hujung dewan hujung sekali kelas di bahagian hujung, daripada A085 hingga A096. Ini bermakna daripada A001 hingga A096 kedudukan kamu adalah di blok dewan peperiksaan. Okey, perhatikan betul-betul. Kemudian kita ada bilik peperiksaan 3. Bilik peperiksaan 3 ni berada di blok atas di blok bangunan baru. Okey, untuk bilik peperiksaan 3 nombornya adalah A097 hingga A108. Manakala bagi bilik peperiksaan 4 daripada A109 hingga A120. Okey, dan akhir sekali bilik peperiksaan kamu adalah di bilik peperiksaan 5. Okey, daripada A121 hingga A131 dan kita ada seorang calon penumpang iaitu Lia Irdina Zahira binti Muhammad Hashim. Okey, so itu adalah pelan kedudukan calon bagi bilik utama. Jadi kalau bilik utama tu kamu boleh rujuk kepada yang ini. Ini adalah yang utama. Okey, yang kedua yang kita ada adalah bilik peperiksaan alternatif. Okey, bilik peperiksaan alternatif ini bilik peperiksaan alternatif ni kita akan gunakan sekiranya terdapat calon yang positif COVID-19 semasa peperiksaan sedang dijalankan. Cikgu dah terangkan dalam taklimat sebelum ni. Okey, untuk calon-calon yang sihat. Okey, bagi calon yang positif tadi, dia akan ditempatkan di bilik isolasi. Manakala 4 calon yang berada berhampiran dengan calon yang positif tadi, dia akan ditempatkan di dalam bilik peperiksaan khas. Okey, 4 calon tadi dalam bilik peperiksaan khas. Yang lain yang sihat yang berada jauh daripada calon tersebut akan berada di bilik peperiksaan alternatif. Okey, kita akan kosongkan kawasan itu dengan segeralah. Okey, untuk bilik peperiksaan alternatif, okey, cikgu dah sediakan di situ juga. Pelan kan cikgu dah cakap tadi. Untuk bilik peperiksaan alternatif juga kita ada label meja bagi setiap calon. So kita ada 11 bilik. Okey, di mana bilik yang pertama kedudukannya di atas di sebelah bilik seni daripada A001 hingga A012. Okey, setiap bilik alternatif kita boleh tempatkan seramai 12 calon sahaja. Okey, bagi bilik yang kedua daripada A013 hingga A024. Ingat ya, maksudnya kamu ada 2 kedudukan yang kamu kena ingat, tapi yang utama tadi adalah yang ni lah, ini alternatif sekiranya berlaku kes macam tadi tu. Okey, so bilik alternatif yang ketiga adalah A025 hingga A036. Kalau kamu gunakan sifir 12, dia akan nampak benda yang sama lah. Okey, kemudian bilik alternatif 4, A037 hingga A048. Yang kelima sehingga A060. Bilik alternatif yang keenam, A061 hingga A072. Yang ketujuh, A073 hingga A084. Yang ke-8, A085 hingga A096. Yang ke-9, A097 hingga A108. Bilik alternatif yang ke-10, A109 hingga A120. Manakala bilik alternatif yang ke-11 ialah A121 hingga A131 sebenarnya di sini. Yang 132 ni kita andaikan dia adalah Lia Irdina Zahira tadilah. Okey. Okey, jadi itu adalah bilik peperiksaan alternatif. Okey. Di sini ada beberapa pesanan yang perlu cikgu ingatkan semula atau cikgu tambahkan semula berdasarkan kepada taklimat yang cikgu dapat dalam beberapa hari ini. Okey, yang pertama, taklimat ni daripada LPM yang baru diberikan. Calon dibenarkan namun tidak digalakkan. Ingat ya, dibenarkan namun tidak digalakkan untuk menggunakan correction tape ataupun liquid paper, pemadam cecair tu. Okey. Yang lebih baik adalah calon dinasihatkan untuk memotong sahaja jawapan yang salah. Ini yang cikgu minta kamu buat.
Okey, kalau boleh jangan gunakan liquid paper. Okey, dibenarkan namun ni sebab kita tak nak jawapan kamu bertindih. Lagi satu, dia akan mengambil masa sebenarnya. Okey, yang kedua adalah tidak dibenarkan membawa beg masuk ke dalam dewan atau bilik peperiksaan. Okey, kamu tidak boleh bawa masuk. Okey, kemudian calon dibenarkan masuk ke dalam dewan atau bilik peperiksaan dengan kehadiran pengawas peperiksaan. So, maksudnya kalau kamu datang awal, dekat sini ditulis, okey, sekiranya kamu hadir lebih awal daripada pengawas, kamu sampai pukul 6.30 ke, okey, pukul 6.45 ke, pengawas tak sampai lagi, okey, walaupun bilik peperiksaan tidak ditutup, kamu tidak boleh masuk. Kamu hanya boleh masuk sekiranya ada pengawas peperiksaan, petugas peperiksaan baru boleh kamu masuk. Okey, kalau kamu pengawas tidak hadir lagi, sila tunggu di kantin. Tapi sekiranya kamu lihat lampu kelas kamu, kelas ataupun tempat pusat kamu akan periksa tu, lampu dia dah dibuka apa semua, maksudnya petugas tidak ada. So, bila petugas tidak ada, kamu boleh bergerak terus masuk ke dalam dewan atau bilik peperiksaan, tetapi tidak dibenarkan membawa beg. Ya, kemudian jaga tingkah laku semasa berada di sekolah. Sebab kita tahu semua petugas ataupun pengawas peperiksaan itu bukannya guru di sekolah kita. Jadi tunjukkan tingkah laku dan sikap yang terbaik, berikan kerjasama. Okey, jangan melawan, okey, semasa kamu menduduki peperiksaan. Okey, dengar semua arahan, patuh semua arahan, beri kerjasama yang terbaik. Okey. Tunjukkan sifat kamu sebagai seorang murid Hamid Han yang baik. Okey, jangan melawan. Itu yang paling penting. Okey. Cikgu dah highlightkan hari tu. Okey, ingat, setiap hari apa yang perlu kamu bawa adalah kad pengenalan dan borang saringan COVID. Okey, satu lagi adalah borang perakuan pendaftaran tu. Kamu perlu bawa tapi tak perlu bawa masuk ke dalam dewan peperiksaan. Just standby sahajalah bawa. Okey. Kemudian murid asrama dibenarkan pulang semasa rehat. Okey, murid lain perlu kekal berada di tempat yang disediakan. So, tempat yang disediakan tu yang cikgu maksudkan adalah di dewan atau bilik peperiksaan sahaja. Okey, kenapa kita buat macam tu adalah kita nak mengurangkan pergerakan calon dan memastikan calon berada di tempat yang di mana SOP-nya ataupun jarakan fizikalnya dikawal dengan baik. Okey, cuma kamu tidaklah perlu duduk dekat dalam bilik peperiksaan itu, okey, sepanjang masa. Kalau kamu untuk pergi ke toilet ke apa ke, tak ada masalah. Okey, nak pergi ke tandas, boleh, tak ada masalah. Okey, kamu hanya dibenarkan untuk berehat di sekitar kawasan peperiksaan sahaja. So, maksudnya kalau kamu berada di blok di bawah, di dewan peperiksaan, so kamu hanya boleh berada di kawasan di sekitar itu sahaja. Okey, kalau yang berada di blok atas, okey, kawasan kamu pun berada di kawasan sekitar sahaja. Okey, so boleh faham ya? Okey, murid akan dilepaskan untuk solat secara berperingkat bergantung kepada keadaan pada masa itu. Okey. Kita tengoklah berapa banyak murid yang akan dilepaskan bergantung kepada guru yang bertugas. Okey, murid akan makan di dewan. Kamulah, okey, akan makan di dewan ataupun bilik peperiksaan. Makanan akan dihantar oleh pihak kantin. Itu sebabnya kalau ada pengusaha kantin yang mengambil pesanan, okey, mengambil order tu. Okey, kalau kamu betul nak order daripada kantin, so kamu kena buat pesanan lebih awal. Okey, cuma untuk hari Isnin ni cikgu minta kamu respon dalam grup WhatsApp kelas. Okey. Pesanan perlu dibuat secara talian WhatsApp atau melalui pesanan sehari sebelum peperiksaan, okey, yang akan diuruskan oleh pihak kantin. Jadi pihak kantin yang akan ambil pesanan tersebut, bukan guru petugas. Jadi makanan perlu dihantar. Okey. Yang dihantar oleh ibu bapa boleh diletakkan di pondok pengawal.
Okey, sekiranya daripada pagi kamu bawa bekal makanan, okey, kamu letakkan dia di tempat simpanan beg kamu tu, letakkan makanan dan beg bersama-sama, dan selepas daripada peperiksaan kamu boleh ambil dan boleh makan di dewan. Okey, jelas ya? Okey, di dalam setiap bilik peperiksaan ataupun dewan, cikgu dah letakkan bakul di situ. Okey, kegunaan bakul itu adalah sekiranya kalau kamu ada masa yang agak panjang untuk kamu review nota, okey, buku, rujukan sebelum peperiksaan bermula, kamu boleh bawa buku tapi bukan beg ya. Cikgu dah kata, buku tapi bukan beg. Okey, kamu boleh letakkan buku nota ataupun buku rujukan ataupun beg duit sekalipun, kalau kamu rasa tak selamat untuk simpan di dalam makmal tadi tu, kamu boleh bawa beg duit tetapi tidak boleh berada bersama kamu lah beg duit tu. Okey, kamu kena letakkan dia dalam bakul yang disediakan tu lah. Okey. Tetapi kat situ dia kata namun begitu untuk mengelakkan daripada barangan anda bercampur dengan orang lain. Okey. Untuk elakkan kamu daripada hilang barang-barang kamu, so masukkan barang tersebut di dalam plastik jernih. Okey, jernih ni bukanlah semestinya warna putih. Inilah colourless tu. Okey, tapi kalau dia jernih tapi warna dia orange ke, jernih tapi warna dia merah ke, warna biru ke, tak kisahlah warna apa sekalipun asalkan dia jernih. Okey, tuliskan nama pada beg plastik tersebut. Okey, beg plastik tersebut perlu disediakan sendiri oleh calon. So, kamu sediakanlah sendiri. Untuk letakkan kamu punya buku ke, beg duit ke dan tu, dan masukkan ke dalam bakul di bahagian hadapan. Jangan letakkan apa-apa nota ataupun ringkasan nota di bahagian tubuh badan kamu lah. Untuk mengelakkan daripada kamu dikenakan tindakan tata tertib. Okey, yang cikgu dah terangkan dalam taklimat sebelum ni. Okey, sebelum kamu masuk ke dewan atau bilik peperiksaan, okey, ataupun selepas kamu keluar, pergi tandas, masuk balik apa semua tu, okey, kamu kena guna pensanitasi tangan ni ataupun hand sanitizer, okey, untuk memastikan keselamatan kamu sepanjang peperiksaan. Okey. Cikgu ingatkan sekali lagi apa itu SOP kehadiran yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okey, yang pertama, cikgu nak ingatkan sekali lagi supaya tidak menjadi satu pertanyaan lagi kepada kamu, kenapa saya tak boleh masuk, saya tak boleh duduk bilik khas ke tak. Okey, tengok betul-betul suhu lebih daripada 37.5 tidak dibenarkan masuk sama sekali. Okey, sekiranya kamu hadir sendiri, okey, pastikan kamu boleh dapatkan pertolongan daripada ibu, bapa ataupun jaga kamu untuk pergi ke klinik kesihatan Jalan Damai. Kenapa cikgu statekan di sini? Sebabnya cikgu dah katakan pergi ke klinik kerajaan. Jadi disebabkan klinik kerajaan yang paling dekat dengan kita adalah klinik kesihatan Jalan Damai, jadi cikgu terus statekan di situ supaya kamu tahu kat mana kamu kena pergi. Okay, dan dapatkan perakuan kesihatan daripada pusat kesihatan ataupun pejabat kesihatan daerah. Kamu kena pastikan kamu dapatkan perakuan kesihatan tu. Ataupun kalau kamu pergi dapatkan rawatan, okey, kalau kita tengok di situ, kalau kamu pergi dapatkan rawatan, kamu akan diberi satu time slip atau perakuan kesihatan. Jadi, perakuan kesihatan tu, okey, fungsi perakuan kesihatan tu, kamu kalau dah habis dapatkan rawatan, contohnya kamu dapatkan rawatan, kamu pergi klinik pukul 8, pukul 9 kamu dah habis rawatan dan kamu nak datang sekolah balik untuk ambil exam sebab doktor kata kamu dah sihat. Kamu bukan tak sihat, maksudnya kamu boleh menduduki peperiksaan dan tidak menunjukkan gejala COVID-19 tadi. Okey, kamu boleh pergi ke sekolah dan tunjukkan slip tersebut, okey, perakuan kesihatan tadi. Kemudian kamu boleh masuk menduduki peperiksaan seperti biasa. Okey. Bawa bersama slip perakuan pendaftaran bagi membolehkan kamu mendapatkan rawatan lebih awal. Yang cikgu bagi dekat kamu tu slip perakuan pendaftaran. Sebab di dalam itu, dalam slip perakuan pendaftaran tu ada dinyatakan jadual waktu kamu. So di situ kamu boleh nyatakan di situ kamu ada peperiksaan awal pada pagi tu ataupun pada petang tu. Jadi kamu boleh minta untuk kamu dapatkan rawatan lebih awal supaya dapat menjimatkan masa, supaya kamu punya masa rawatan itu adalah masih lagi dalam tempoh kamu menjawab
soalan. Okey. Kalau sekiranya kamu punya rawatan itu melebihi masa peperiksaan yang kamu duduki itu, kamu dah tak boleh nak mengulang lagi. Okey, kalau kamu ada masa yang lebih untuk satu hari itu, contohnya paper itu pagi, boleh ulang petang, itu bergantung kepada budi bicara ketua pengawas ya. Bukan budi bicara cikgu atau budi bicara sesiapa. Okey, sebabnya kalau tidak, kamu akan menduduki peperiksaan tersebut, okey, pada sidang yang kedua. Sidang yang kedua tu maksudnya adalah mungkin dalam bulan 4 nanti. Okey? So, jadualnya akan dikeluarkan oleh lembaga. Bukan cikgu sekolah yang tetapkan. Okey, jangan tanya cikgu bila, sebab kalau ada jadualnya, cikgu akan maklumkan. Dengan syarat kamu beri dekat cikgu perakuan kesihatan. Okey, cikgu akan daftarkan kamu nanti. Okey, guru bertugas atau petugas peperiksaan. Ingat betul-betul, ingatkan kepada ibu, bapa atau penjaga. Guru bertugas atau petugas peperiksaan tidak dibenarkan untuk membawa calon ke klinik. Jadi sekiranya kamu punya suhu badan melebihi 37.5, yang akan membawa kamu ke klinik adalah sama ada PKD itu sendiri ataupun ibu bapa kamu sahaja atau penjaga kamu. Orang lain tidak dibenarkan untuk membawa kamu ke klinik. Okey, cikgu harap kamu jelas di situ. Okey, supaya kamu tidak mengharapkanlah, maksud cikgu di situ, guru untuk membawa. Sebab sekarang kita masih lagi dalam situasi untuk mengawal pandemik. Jadi cikgu harap sangat-sangat kita tidak mahu ada sebarang close contact. Okey, hubungan yang rapatlah di situ. Okey, di antara calon dan juga petugas peperiksaan. Baik, setakat itu sahaja yang cikgu nak ingatkan kamu. Okey, sekali lagi cikgu ingatkan yang paling penting, okey, macam biasa, kad pengenalan dan juga borang saringan COVID. Benda yang memang kamu kena bawa hari-hari. Okey, jangan tinggalkan. Okey, pakai mask bila datang ke sekolah dan pakai pakaian yang sesuai. Okey, pakai baju sekolah tu. Kalau baju sekolah tu dah tak muat kan, dia kata dia ada kelonggaran untuk memakai seluar selek berwarna hitam ya, warna gelap lah maksudnya. Jangan seluar selek itu berwarna yang terang. Okey, boleh faham ya? Cikgu harap kamu faham dengan apa sahaja yang berkaitan dengan SPM. Okey, sekiranya ada lagi masalah yang kamu rasa perlukan penerangan yang lebih lanjut daripada cikgu, okey, kamu boleh datang ataupun bukan boleh datang, kamu boleh hubungi cikgu, boleh WhatsApp. Kalau rasa susah nak menaik, guna je voice note. Okey, insyaAllah yang mana yang cikgu boleh jawab, cikgu akan jawab. Yang mana yang itu kita akan rujuk kepada pihak yang lebih arif. Okey, so setakat itu sahaja untuk taklimat kali ini. Jadi cikgu ucapkan selamat berjaya kepada semua. Buat yang terbaik bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kamu sendiri. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kamu untuk menjawab soalan peperiksaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.